Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini, saya nak ceritakan dua kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Rudy untuk memudahkan cerita. Perkara ni dah lama berlaku. Masa tu Rudy muda lagi, berusia 22 tahun. Masa tu, Rudy dia bekerja secara freelance lah. Kadang-kadang kerja part time. Jadi memang duitnya tak banyak. Kadang-kadang ada duit, kadang-kadang tak ada duit. Macam tu lah hidup Rudy. Rudy tinggal berdua saja di rumah dia. Rudy dan mak dia. Rudy ada 3 orang kakak. Ketiga-tiga kakak Rudy ni semuanya dah berkahwin, dah ada keluarga masing-masing lah, tinggal jauh. Rudy adalah seorang anak yang baik. Tapi Rudy ni dia agak liar lah. Bukan agak liar, memang liar. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Rudy ni hobi dia jenis yang bahaya. Dia suka pergi ke night club, dia suka minum arak, dia ada ramai makwa, ramai perempuan lah, dia main perempuan lah. Dia hobi dia macam tu, hobi yang memusnahkan diri. Dalam masa yang sama, hobi Rudy ni dia menggunakan duit yang banyak. Bila pergi night club, minum minuman keras, ada awet ramai, macam dia memang pakai duit banyak lah. Kalau dia banyak duit sekalipun, duit dia akan habis dalam masa yang singkat. Bila dah macam tu, Rudy dia cuba cari jalan lain nak dapatkan duit. Pilihan pertama untuk Rudy selesaikan masalah ni, dia fikir ada baiknya kalau dia main nombor ekor. Mana tahu kalau dapat kan, beli nombor ekor, kalau kena dapat duit yang banyak. Dalam masa yang singkat. Jadi itulah yang Rudy buat. Dia cubalah beli nombor ekor. Dia terus kerja macam biasa. Kerja part time, kerja freelance, dapat duit, dia beli nombor ekor. Tapi beli tak pernah mengena. Dah banyak kali sangat dia beli tak kena langsung. Kalau kata menang sikit pun tak apa, ini tidak. Tak kena langsung. Sampailah satu hari. Satu hari ni Rudy memang dah nekat, dia dah niat, ini kali terakhir aku beli nombor ekor. Kalau tak kena nombor ni, aku memang tak akan datang dah dekat kedai nombor ekor ni. Memang aku tak akan beli langsung nombor ekor kalau tak kena yang ni. Macam itulah niat hati Rudy. Jadi Rudy pun belilah. Beli, dia tunggulah result tu, keputusan. Lepas tu keluarlah result, dapatlah, menanglah si Rudy ni. Tapi tak menang banyak lah. Rudy cuma menang RM2,000 sahaja masa tu. Tapi walaupun tak banyak, 2,000, Rudy sangat gembira. Itulah kali pertama dia menang. Tak tahulah sebelum dia mengena ni dah berapa banyak kali dia beli, dah beratus kali agaknya dia beli, tak pernah kena. Bila dah kena sekali tu, Rudy repeat lagi. Dia beli lagi. Selang 2-3 kali beli, kena lagi. Selang 2-3 kali beli, kena lagi. Tapi jumlahnya lebih kurang macam hari tu lah, tapi kurang sikit. Contohnya dalam 500 sekali menang, 500, 800. Dia menang yang jenis yang price yang bawah-bawah ni. Tak pernah lah menang besar. Tapi selalu menang. Semenjak dia dapat 2,000 hari tu. Bila dah selalu mengena macam tu, selalu menang, Rudy dia jadi tamak. Dia fikir, cara berfikir tu dah berubah. Kalau dulu dia dah pernah niat nak berhenti daripada beli nombor ekor, sekarang ni niat dia dah berubah. Aku boleh menang lagi banyak. Dia dah mula fikir macam tu. Tapi Rudy tak tahu dia nak tanya siapa. Tak ada orang yang dia boleh rujuk untuk nak dapatkan tips macam mana nak menang banyak. Sampailah satu hari ni Rudy dia pergi ke kedai nombor ekor tu, macam biasalah nak beli nombor. Tiba-tiba datanglah seorang uncle ni. Bukan Malay lah, bukan Melayu lah. Datang bawa kereta Mercedes, kereta mewah. Keluar daripada kereta tu, beli nombor. Masa itulah Rudy tegur pakcik ni. Uncle, sorry uncle, saya just nak tanyalah. Uncle saya tengok dah kaya, datang naik Mercedes, naik kereta mewah macam ni, kenapa uncle datang beli nombor lagi? Uncle tu mula bersembang dengan Rudy. Uncle tu cakap lah, itulah, you orang muda, you tak tahu. Saya beli
kereta Mercedes ni guna duit nombor ekor saya lah. Saya pernah menang dekat sini dulu 2 tahun yang lepas. Bila Rudy dengar uncle tu cakap macam tu, dia menjadi excited. Sebabnya kalau uncle tu pernah menang 2 tahun lepas tu boleh beli pula kereta Mercedes mewah macam tu, maknanya memang banyak duit yang dia menang. Jadi Rudy pun tanyalah uncle ni, berapa uncle menang hari tu uncle? Mesti banyak kan? Lepas tu uncle tu pun cakap, tak adalah, saya menang adalah sikit, saya menang cuma RM800,000 sahaja. Tercengang Rudy masa tu. RM800 pun dia anggap sikit uncle ni. Lepas tu Rudy dia cuba korek lagi rahsia daripada uncle ni. Wah uncle, macam mana uncle boleh menang banyak macam tu? Uncle ni pun cakap lah pada Rudy, you betul nak tahu? Saya boleh bagi tahu, tapi kalau you nak tahu, you betul-betul berminat, you ikut saya lepas ni. Rudy sangat-sangat gembira. Rudy bersetujulah. Lepas dah selesai beli nombor ekor apa semua, dia ikutlah uncle ni naik kereta berdua. Sepanjang perjalanan tu, Rudy tak tahu ke mana dia akan pergi, destinasi mana yang uncle ni akan bawa dia pergi. Dan sepanjang jalan tu, Rudy tak boleh nak teka dekat mana sebenarnya tempat yang uncle ni maksudkan. Yang pasti tempat ni memang Rudy tak pernah pergi sebelum ni. Sekitar 30 minit lepas tu, sampailah dia orang dekat satu lokasi. Lokasi tu, tempat tu adalah sebuah tokong. Lepas uncle tu dah parking kereta, dia pun keluar daripada kereta tu. Rudy pun ikutlah keluar. Ikut aja uncle ni. Sampai dekat pintu gerbang tokong tu, uncle ni mulalah bercakap dengan Rudy. Okey, sekarang ni kita dah sampai. Jadi bila you dah sampai dekat sini, you kena ikut cara orang dekat sini. Apa yang uncle cakap, you kena ikut. Okey? Lepas tu Rudy pun setujulah. Okey uncle. Rudy pun melangkah masuk dalam kawasan tokong tu. Mula-mula masuk tu, dekat depan ada satu patung berhala yang sangat besar, tinggi dan sangat besar. Patung berhala ni dia berada dalam keadaan berdiri. Patung tu dia pakai pakaian macam pahlawan zaman dulu. Pakaian macam pahlawan, tak tahulah macam samurai ke apa, tak tahulah, tapi lebih kurang macam tu lah. Dekat bahagian kepala berhala ni, muka dia tu nampak sangat garang. Muka dia, mata terbuka luas bulat, ada misai yang tebal. Lepas tu mulut dia tenganga, ada taring, banyak gigi taring. Dan daripada dalam mulut tu terjelir lidah yang sangat panjang. Dan berhala yang besar ni, tangan dia tu memegang sebilah pedang. Macam tu lah rupa berhala tu. Dekat bahagian bawah pula, bahagian kaki berhala ni, ada satu bekas tempat letak, macam tempat letak barang lah. Macam mangkuk besar macam tu. Dalam mangkuk besar tu ada banyak puntung rokok. Ada yang masih menyala dan banyak yang dah tinggal puntung sahaja, yang dah tak menyala, bersepah dalam tu. Bila sampai dekat berhala tu, uncle ni bagi tahu pada Rudy, okey, sebelum you masuk, you datang dekat sini nak minta nombor ekor kan? Jadi you kena buat satu bayaran. Dia macam pengeras lah. Jadi Rudy pun tanya, oh iya ke? Saya kena saya kena bayar dengan duit ke uncle? Ke kena letak apa? Jadi uncle ni pun cakap, tak adalah, you tak kena bayar apa-apa pun. Cuma you kena nyalakan sebatang rokok, you kena tinggalkan rokok tu dalam mangkuk besar ni. Tapi sebelum you letakkan puntung rokok yang you bakar tu, you kena tengok dulu, dalam mangkuk besar tu ada banyak puntung rokok. Jadi kalau terlalu banyak, you kena buang sikit, kena clearkan sikit. Tapi ada caranya. Kalau kamu tengok puntung rokok tu masih menyala, jangan buang. Itu satu kelakuan yang sangat biadab. Kamu cuma perlu buang yang mana yang dah tak berasap, yang dah tak menyala sahaja. Lepas dah clear, tinggal yang menyala sahaja, barulah kamu letak puntung rokok kamu yang baru kamu nyalakan tadi. Lepas tu Rudy pun buat macam mana yang uncle ni ajar. Dia ambil sebatang rokok, dia keluarkan sebatang rokok, dia nyalakan. Lepas tu dia letak dalam mangkuk besar tu. Bila Rudy dah selesai buat semua benda tu, uncle ni ajak Rudy masuk ke dalam. Okey, jom kita masuk ke dalam. Sampai dekat satu kawasan ni. Dekat satu kawasan ni ada satu tempat yang ada macam kayu papan panjang. Dekat situ uncle suruh Rudy melutut. Dekat situ uncle suruh Rudy melutut, letakkan lutut dia betul-betul atas papan yang panjang tu.
Rudy buatlah. Rudy cakap masa dia melutut tu, letakkan lutut atas papan kayu tu, lutut dia terasa sangat sakit. Tapi nak buat macam mana kan? Dia tahan je lah. Sebab dia memang datang nak minta nombor ekor. Rudy pun buatlah macam mana yang uncle ni suruh. Dia berlutut dekat situ. Berhampiran dengan papan kayu tu, ada satu bekas besi yang panjang. Dekat dalam bekas besi tu ada banyak chopstick. Chopstick kayu. Chopstick yang selalu orang guna buat makan mie tu lah. Macam orang Cina guna buat makan tu. Chopstick tu lah. Chopstick kayu. Banyak ada dalam bekas tu. Dan setiap batang chopstick kayu tu ada tulis nombor 0 sampai 9. Uncle tu suruh Rudy ambil bekas yang ada chopstick tu, suruh pegang. Rudy pun pegang lah. Pegang menggunakan kedua belah tangan macam ni. Lepas tu uncle ni mula ajar. Okey, nanti bekas yang ada chopstick ni you kena goncang. Tapi tak boleh goncang sembarangan. Ada caranya. Kamu boleh goncang sebanyak 3 kali, 5 kali ataupun 7 kali sekali goncangan. Tak boleh kurang daripada tu, tak boleh lebih. Dan setiap kali goncangan tu 3, 5 ataupun 7 kali tu akan jatuh sebatang chopstick atas lantai. Bila ada chopstick yang jatuh tu, kamu kena tengok nombor berapa yang jatuh. Kamu boleh catat lah. Catat ataupun kamu ingat sahaja nombor tu. Dan nombor tu lah yang akan digunakan untuk beli nombor ekor. Bila nak pakai 4 nombor, maknanya kena goncang 4 kali lah. Setiap kali tu sama ada 3, 5 ataupun 7 goncangan. Rudy pun ikutlah macam mana yang uncle ni buat. Dia goncang, jatuh satu nombor. Lepas tu dia goncang lagi. Dia kutip balik yang jatuh tu, dia dah ingat. Dia letak balik dalam bekas, dia goncang sekali lagi. Jatuh lagi. Dia ulang perkara yang sama sebanyak 4 kali. Dapatlah 4 nombor. Bila semua dah selesai, uncle tu dan juga Rudy tinggalkan tokong tu. Diorang pergi semula dekat kedai nombor ekor tadi. Beli sekali lagi nombor ekor. Tak pastilah hari yang sama ataupun hari lain. Yang pastinya Rudy belilah nombor tu. Dan nombor tu betul-betul mengena. Dan bukan mengena yang sikit-sikit lah. Ini jumlahnya memang cukup besar. Tak pasti berapa, tapi mungkin beratus ribu lah. Rudy cakap yang dia menang kali ni, yang menggunakan nombor yang dia puja dekat tokong tu, dia dapat top 5. Hadiah top 5 dekat kedai nombor ekor tu. Maknanya memang satu jumlah yang sangat besar. Daripada situlah hidup Rudy mula berubah. Rudy jadi best friend dengan uncle ni. Dia bagilah share dekat uncle ni bila dia menang. Lepas tu dia buat lagi perkara yang sama. Dia repeat, pergi lagi dekat tokong tu. Adalah cara-cara yang seterusnya yang dia tak bagi tahu. Lepas tu terus mengena. Mengena, setiap kali mengena tu menang, memang jumlah duit yang banyak. Daripada situlah life Rudy ni mula berubah. Daripada kurang duit, tak cukup duit, dah jadi banyak sangat duit. Tapi yelah, duit yang haram ni, duit tak berkat, dia senang aja habis. Macam air, masuk banyak, keluar banyak. Dia pergi dekat night club, dia jadi makin liar. Dia spend duit dia tu, belanja semua orang. Kawan-kawan dia makin ramai, tapi kawan yang jenis nakkan duit je saja. Samalah dengan perempuan. Dia dapat makin ramai makwa, makin ramai awet. Tapi macam tu lah, sekadar nakkan duit dia saja. Tapi Rudy ni, macam yang saya beritahu awal tadilah, dia seorang anak yang baik. Dia tak pernah kurang hajar dengan mak dia, dengan kakak adik-beradik dia. Dia seorang anak yang baik, anak dan adik-beradik yang baik. Tapi itulah, dia cuma liar sahaja. Liar dan suka buat benda-benda haram ni. Kalau daripada segi kekeluargaan, dia memang cukup baik dengan mak dia. Jadi masa dia ada duit ni, dia selalu bagi duit dekat mak dia. Banyak duit sekali bagi. Keadaan Rudy macam ni, duit banyak macam ni lama. Sekitar 2 tahun lebih. Beli nombor ekor, menang. Beli nombor ekor, menang lagi. Dalam jumlah yang banyak. Sampailah selepas 2 tahun lebih. Akhirnya, tiba-tiba Rudy terkena satu penyakit. Penyakit misteri. Masa mula-mula kena penyakit ni, dia macam demam biasa je. Badan Rudy jadi panas. Dia jadi bersin, batuk, sakit kepala, macam tu lah. Tapi dia tak sembuh-sembuh. Makin lama makin teruk. Sampailah melarat. Daripada 1 hari dah jadi seminggu. Daripada seminggu dah masuk 2 minggu. Bila dah masuk 2 minggu tu, keadaan Rudy dah jadi betul-betul teruk. Sampai tak boleh nak bangun. Rudy cuma mampu berbaring sahaja di atas katil. Dah jadi macam orang lumpuh. Tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh bergerak.
Bila dah jadi macam tu, mak Rudi lah yang jaga Rudi, bagi makan Rudi. Rudi mulut dia masa tu, masa dia sakit ni, bila dah jadi dah masuk 2 minggu lebih sakit tu, mulut Rudi mengeluarkan air liur yang banyak, meleleh sampai berbuih air liur tu keluar daripada mulut dia. Masa tu pernah sekali ni mak Rudi pernah ternampak sesuatu yang mengejutkan. Macam yang saya cakap tadi lah, dekat rumah tu cuma ada Rudi dan mak dia. Mak Rudi ni pernah ternampak ada satu makhluk yang merangkak daripada atas lantai naik atas katil Rudi. Mak Rudi tak ceritakan macam mana rupa bentuk makhluk ni, tapi yang pastinya dia merangkak naik atas katil dan dia jilat semua air liur yang keluar daripada mulut Rudi. Mak Rudi sangat terkejut masa tu. Dia tak sangka boleh ternampak benda makhluk macam ni. Makhluk tu memang jelas bukan manusia lah, dan yang pasti Rudi tak nampak sebenarnya makhluk ni. Cuma mak Rudi saja yang nampak. Mak Rudi sebenarnya memang dahsyat dah. Rudi ni memang ada buat benda yang tak elok. Kalau tak, macam mana dia selalu boleh datang dengan duit yang banyak bagi dekat dia? Sebab dia kenal lah anak dia macam mana. Tak ada duit, jadi macam mana tiba-tiba boleh bagi dia duit yang banyak? Banyak kali boleh bagi duit macam tu. Daripada mana datangnya? Ditambah pula sekarang ni dah ternampak makhluk yang pelik macam tu, jilat air liur Rudi yang jatuh atas tilam tu. Lagilah mak dia yakin Rudi ada buat benda tak senonoh ni, nak dapatkan duit yang banyak. Daripada situlah mak Rudi dia telefonlah seorang ustaz, minta bantuan supaya datang ke rumah. Dipendekkan cerita, ustaz ni bersetujulah nak bantu mak Rudi, nak bantu Rudi. Datanglah ke rumah. Daripada sini Rudi dah tak ingat apa-apa kejadian ni. Mak Rudi lah yang cerita pada Rudi, dan Rudi kongsikan pada kita. Bila ustaz ni dah datang dekat rumah, Rudi tiba-tiba mengamuk. Rudi marah mak dia. "Mak, siapa tu mak? Rudi tak sukalah dia datang dekat sini. Suruh dia keluar. Suruh dia keluar sekarang." Macam tu lah Rudi marah mak dia. Masa tu suara masih lagi suara Rudi. Mak dia dengar lah, tapi mak Rudi tak endahkan. Mak Rudi minta tolong ustaz ni supaya teruskan proses nak mengubat anak dia. Ustaz ni masuklah dalam bilik Rudi. Masa tu ustaz ni dia bercakap lah dengan mak Rudi. Ustaz ni cakap, masa dia sedang mengubat ni, tolong duduk dekat luar bilik. Jangan duduk dalam bilik. Sebabnya ustaz ni dah tahu nanti bila dia start mengubat si Rudi ni, Rudi akan meronta-ronta, menangis-nangis, merayu supaya mak dia suruh ustaz ni hentikan. Jadi kalau masa proses mengubat ni, tiba-tiba mak Rudi kalah dengan rayuan tu, dia minta supaya ustaz ni hentikan rawatan, ustaz terpaksa hentikan rawatan. Tak boleh nak buat kalau tak dapat kebenaran daripada mak Rudi ni. Mak Rudi pun setujulah, tak apalah, dia tunggu dekat luar. Tapi pintu terbuka, dia masih lagi boleh jenguk, boleh tengok sekejap-sekejap macam tu. Dan sebelum ustaz ni mulakan rawatan, ustaz minta sebekas air, satu mangkuk air. Mak Rudi pun pergilah ke dapur, ambil satu mangkuk, isi air, kemudian bagi kepada ustaz ni. Bila dah dapat air tu, ustaz ni mulakanlah proses rawatan. Dia mulalah membaca segala doa dan ayat suci Al-Quran yang diperlukan untuk mengubat si Rudi. Dia baca, kemudian dia hembus dalam air tu. Rudi pula masa tu memang dah tak nampak macam Rudi muka dia. Nampak garang sangat-sangat muka dia. Mata terbuka luas, tak berkelip matanya. Memandang ke arah ustaz tu. Dia bagi pandangan yang tajam. Ustaz ni pula lepas dah siap membaca segala ayat suci Al-Quran tu, dia tuangkan sikit air daripada mangkuk, dituangkan sikit dekat tangan. Lepas tu dia renjis dekat muka Rudi. Bila air tu terkena aja muka Rudi, Rudi tiba-tiba meraung. Meraung, menangis seolah-olah kesakitan. Masa Rudi meraung tu, mak Rudi dengar bukan suara Rudi sebenarnya, suara benda lain. Suara yang sangat kasar. Meraung, panggil mak dia, minta tolong pada mak dia, minta tolong supaya mak dia hentikan ustaz ni, suruh hentikan apa yang ustaz ni buat. Tapi mak Rudi tak endahkan. Sebab ustaz ni dah warning awal-awal lagi. Ustaz pula langsung tak endahkan rayuan dan tangisan Rudi tu. Dia terus saja proses mengubat Rudi. Tiba-tiba Rudi ni daripada terbaring tak boleh bergerak tu, tiba-tiba dia berdiri tegak. Berdiri dan dia mula depakan tangan. Dia buka tangan dia macam tu. Lepas tu dia buka mulut dia luas, dia jelirkan lidah. Mak Rudi terkejut tengok keadaan Rudi tiba-tiba jadi macam tu daripada luar bilik.
Tiba-tiba Rudy ni dia mula berpusing. Dia buat satu pergerakan seperti sedang menari. Dalam keadaan yang mata terbuka luas, lidah terjelir keluar. Dia mula menari atas katil tu. Mak Rudy sangat terkejut. Tak sangka Rudy tiba-tiba boleh bangun, boleh menari macam tu. Nampak sangat sebenarnya yang ada dalam tubuh Rudy sekarang ni bukanlah Rudy, tapi dah ada benda lain yang merasuk tubuh anak dia. Bila dah jadi macam tu, ustaz sekali lagi dia ambil air dalam mangkuk tu, dituangkan sikit atas tapak tangan dia. Dia renjis sekali lagi pada muka Rudy. Masa ni Rudy bila dah terkena air tu, dia serta-merta rebah, terbaring atas katil dia, tak sedarkan diri. Dia pengsan lah. Lepas tu ustaz ni dia ambil lagi sikit air, tuang dekat tangan, dia sapu pada muka Rudy. Lebih kurang seminit dua lepas tu Rudy pun sedar. Bermula daripada sini, Rudy dah boleh ingat. Rudy dah boleh ceritalah apa yang dia alami. Yang tadi tu semuanya mak Rudy yang cerita. Bila Rudy dah sedar, ustaz ni dia bercakap lah dengan Rudy. Mula-mula dia suruh Rudy minum air dulu. Air bacaan ayat Quran tu dia letak dalam cawan, dia bagi Rudy minum. Mak Rudy pun dah dipanggil masuk dalam bilik. Masa itulah ustaz ni tanya Rudy, ustaz nak tanya ni, kamu ada buat apa-apa benda yang tak elok tak dekat luar rumah? Masa tu Rudy ni dia terdiam sekejap. Dia pandang ke arah mak dia. Mak Rudy dah mula nak menangis masa tu. Mak Rudy pun cakap, Rudy, kau cerita je lah. Mak tahu sebenarnya engkau dah lama buat benda ni kan. Kalau tak tu macam mana kau boleh bagi duit banyak dekat mak? Masa tu lah Rudy ni mula buka cerita. Dia ceritalah, ustaz, saya ni kaki nombor ekor. Dah banyak kali saya beli nombor ekor, saya mengena, saya menang. Ustaz ni pun cakap lah, okey, ustaz faham. Tapi selain daripada tu, sebelum kamu beli nombor tu, ada tak benda-benda lain yang kamu buat? Minta nombor tu daripada orang lain ke, daripada benda lain ke? Tolonglah bagi tahu ustaz supaya ustaz dapat ubatkan kamu. Lepas tu Rudy sekali lagi terdiam. Dia seolah-olah malu nak cerita semua benda pada ustaz ni. Ditambah pula mak dia ada dekat situ. Mak Rudy dah menangis masa tu. Lepas tu mak Rudy bangun. Tiba-tiba bangun, dia keluar daripada bilik Rudy, pergi dekat bilik sebelah. Selang lebih kurang 20-30 saat lepas tu, mak Rudy masuk balik dalam bilik. Mak Rudy bawa satu plastik yang besar. Dia letakkan bungkusan plastik tu dekat depan ustaz ni. Dia buka bungkusan plastik tu. Rupa-rupanya dalam plastik tu ada banyak duit yang selama ni Rudy bagi dekat dia. Rupanya dia tak guna sesin pun duit tu. Dia tahu duit tu duit haram. Terkejut Rudy masa tu. Barulah Rudy tahu, rupa-rupanya mak dia ada satu naluri. Mak dia tahu duit tu duit haram. Jadi Rudy rasa memang terkejut lah. Mak dia langsung tak guna duit tu rupanya. Mak Rudy menangis-nangis, cakap dekat ustaz tu, ustaz, inilah duit yang anak saya bagi selama ni. Saya tahu ustaz, duit ni duit tak elok. Ustaz hanya sekadar mengangguk sahaja. Mengangguk faham. Lepas tu dia sambunglah bercakap dengan Rudy. Rudy, sekarang ni kamu dah tengok sendiri duit ni. Mak kamu langsung tak sentuh duit ni. Ustaz dah tahu, mak kamu pun dah tahu duit ni duit haram, duit nombor ekor. Tak apa, yang penting kamu kena cerita saja pada ustaz, pada mak kamu sekarang ni, macam mana cara kamu boleh dapat nombor ekor sampai banyak kali boleh menang. Ceritalah pada kami. Lepas tu Rudy pun ceritalah. Dia ada kenal seorang uncle ni dekat kedai nombor ekor. Uncle ni bawa pergi dekat satu tokong. Uncle ni ajar cara nak memuja nombor. Semua benda lah Rudy cerita. Termasuklah kena letakkan puntung rokok tu, kena nyalakan rokok, letak dalam mangkuk besar. Semua Rudy cerita. Daripada situ memang ustaz ni dah faham lah macam mana. Jadi pada masa tu ustaz ni minta izin pada mak Rudy dan Rudy sendiri, tuan punya badan, untuk dia nak teruskan proses mengubat tu. Ustaz ni bagi tahulah, benda ni akan mengambil masa. Tapi ada syarat lah. Rudy kena bertaubat dan berjanji tak akan ulang dah perbuatan tu. Dan mak Rudy pada masa tu dia bertanya pada ustaz ni apa yang dia perlu buat dengan duit-duit haram ni semua. Kalau ikutkan mak Rudy nak suruh ustaz ni tolong handle duit-duit tu semua. Tapi ustaz ni dia tak nak handle duit tu. Ustaz ni bagi saranan lah kepada mak Rudy. Duit-duit ni semua, duit nombor ekor ni semua, serahkan kepada anggota masjid. Tok imam ke siapa-siapa, bendahari masjid ke apa, suruh dia orang handle lah duit ni. Dia orang tahulah apa yang boleh digunakan duit ni, macam mana nak digunakan duit haram ni semua. Mak Rudy pun faham lah.
Mak Rudi kemudiannya serahkan duit ni kepada anggota masjid atau imam apa semua. Dipendekkan cerita, semasa Rudi ceritakan kisah ni, berkongsi kisah ni, umur dia dah mencecah 37 tahun. Memang banyak sangat perubahan yang dia alami. Memang dia dah langsung tak sentuh nombor ekor. Tapi ada kesan lah, benda ni ada kesan. Sepanjang 15 tahun tu, daripada 22 tahun sampailah 37 tahun, usia semasa Rudi ceritakan kisah ni, Rudi masih lagi tak dapat temui jodoh dia. Dia masih lagi tak mampu nak berkenalan dengan seorang perempuan dan tak mampu nak buat satu ikatan, tak boleh nak berkahwin dengan mana-mana perempuan. Tak pastilah benda ni ada kaitan dengan perbuatan dia sebelum ni ataupun memang dia jodoh dia tak sampai lagi. Kalau bab kawan ni jangan ceritalah, memang langsung dah tak ada kawan si Rudi ni. Itulah kisah yang diceritakan oleh Rudi tentang perbuatan dia memuja nombor ekor dan akibat yang dia tanggung. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Maya untuk memudahkan cerita. Maya tinggal di Damansara. Dia menyewa dekat situ, menyewa seorang diri. Maya ni, dia ada seorang kawan baik. Kawan baik Maya ni nama dia adalah Sheila. Sheila tinggal di Damansara juga. Cumanya jarak rumah dia dan jarak rumah Maya ni agak jauh lah. Sheila tinggal bersama dengan keluarga dia, bersama dengan mak ayah dia dan kakak dia. Sheila ni sebenarnya dah banyak kali cuba minta izin pada mak dia untuk tinggal dengan Maya. Maknanya nak keluar daripada rumah tu lah, bawa barang-barang semua, nak tinggal dengan Maya di rumah sewa Maya. Tapi mak Sheila tak izinkan. Jadi tak boleh nak buat apalah. Setiap kali nak lepak kena keluar rumah, naik motor pergi ke rumah Maya, tak kira lah siang ataupun malam. Selalunya Maya dan Sheila ni akan lepak sama-sama di rumah Maya lepas waktu kerja. Kadang-kadang petang, kadang-kadang sampai lewat malam. Dan kadang-kadang Sheila tumpang tidur di rumah Maya. Macam itulah rutin Maya dan Sheila di Damansara tu. Perkara ni berlaku pada satu malam. Malam tu hujan turun dengan sangat lebat. Malam tu Sheila dan Maya ni memang dah berpakat lah nak menonton movie sama-sama di rumah Maya. Maya pada petang tu balik daripada kerja, dia singgah di sebuah kedai kek. Dia ada beli satu kek lah. Hajatnya nak makan kek tu sama-sama dengan Sheila malam nanti. Dia nak buat surprise lah. Bila dah sampai dekat rumah, Maya pun simpanlah kek tu dalam peti. Macam yang saya bagi tahu awal tadi, malam tu hujan lebat. Maya duduk dekat ruang tamu seorang diri, menunggu kehadiran Sheila di rumah dia. Sekitar pukul 10 lebih malam, tiba-tiba pintu rumah Maya diketuk. Maya senyumlah masa tu. Ini tak ada orang lain, mesti Sheila ni dah sampai. Tapi Maya agak pelik, kenapa Sheila tak masuk dalam rumah? Memanglah pintu rumah dia terkunci. Tapi memang si Sheila ni dia ada kunci spare. Maya memang dah bagi kunci spare rumah tu pada dia. Kenapa dia tak buka? Maya sebenarnya dia malas nak bangun daripada sofa tu, nak tolong bukakan pintu untuk Sheila ni. Sedangkan Sheila memang dah ada kunci. Jadi Maya pun menjeritlah daripada sofa tu. "Weh Sheila, masuk je lah. Aku tahu kau ada kunci. Takkanlah nak suruh aku buka pintu tu juga. Masuk je lah." Tapi bila Maya fikir balik, mungkin si Sheila ni tertinggal kunci. Boleh jadilah. Tapi sebelum dia nak buka pintu tu, Maya dia nak ambil dulu kek dekat dapur. Maya pun bangun, pergilah menuju ke arah dapur dia. Buka peti, keluarkan kek. Masa tu dah tak kedengaran lagi bunyi ketukan pintu. Bunyi ketukan pintu dah berhenti. Jadi tak apalah, Maya ambil kek tu, mula berjalan keluar daripada pintu dapur. Bila keluar je daripada pintu dapur, Maya terkejut. Terkejut sangat-sangat. Sebabnya dia tengok si Sheila ni dah elok aja duduk dekat atas sofa. Bagi salam pun tak dengar pun bunyi pintu dibuka. Tiba-tiba elok aja tercongok duduk atas sofa dekat ruang tamu tu. Beristighfar Maya masa tu. Astaghfirullahalazim. Terkejut aku Sheila. Sheila masa tu dia langsung tak cakap apa-apa. Dia diam aja. Dia cuma perhati aja ke arah Maya. Maya boleh nampak lah masa tu macam mana air muka si Sheila ni. Nampak macam sedih, macam marah pun ada. Jadi masa tu Maya ingat Sheila marah sebab dia biarkan Sheila ketuk pintu lama-lama dekat luar. Tak tolong bukakan pintu. Jadi Maya pun cakap dekat Sheila ni, "Alah Sheila, sorry lah. Aku bergurau aja.
Lagipun aku tahu kau ada kunci. Kenapa kau tak masuk? Aku tak tahu kau tertinggal kunci ke apa. Janganlah marah dekat aku. Lepas tu Maya nak berjalan lah. Nak letak kek tu dekat atas meja, dekat depan sofa tempat Sheila duduk sekarang ni. Tapi tiba-tiba Maya teringat, dia lupa nak ambil garpu nak makan kek tu. Jadi tak jadilah nak pergi letak kek tu dekat depan, dekat meja dekat ruang tamu tu. Maya letak kek tu dekat meja makan, betul-betul dekat luar pintu dapur. Dia letak dekat situ. Lepas tu Maya pun masuk balik dekat dapur. Dia buka laci nak ambil garpu. Masa dia buka laci dapur tu, tiba-tiba handset dia berbunyi. Handset dalam poket dia berbunyi. Dia pun angkat lah. Tengok-tengok nombor kakak Sheila. Kakak Sheila ni nama dia Ana. Kak Ana. Jadi Maya pun angkat lah panggilan tu. Hello Kak Ana. Kenapa Kak? Masa tu daripada hujung talian Maya dapat dengar suara Kak Ana teresak-esak menangis. Nampak macam sedih sangat-sangat. Jadi Maya pun tanyalah Kak Ana ni, hello Kak, Kak okey ke tak tu? Kenapa Kak menangis? Dalam keadaan menangis teresak-esak tu, Kak Ana mula bersuara. Dia bagi tahu sesuatu kepada Maya. Katanya Sheila baru sahaja terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Sekarang ni diorang satu family berada di unit kecemasan di hospital. Maya terkejut bila dengar Kak Ana cakap macam tu. Mula-mula Maya fikir mungkin Kak Ana ni tersalah sebut nama agaknya. Mungkin orang lain. Sebab Sheila sekarang ni sedang duduk dekat ruang tamu rumah dia. Jadi Maya pun cakap pada Kak Ana ni, hello Kak, betul ke Sheila yang aksiden Kak? Ke orang lain? Sebab Sheila sekarang ni ada di rumah saya ni. Kak biar betul Kak? Tapi masa tu Kak Ana ni seolah-olah tak dengar apa yang Maya cakap. Dia terus menangis. Lepas tu dia letak je. Dia tamatkan panggilan tu. Dia letak telefon. Maya terpinga-pinga masa tu. Maya mula rasa lain macam. Tapi tak apalah. Mungkin dia tersalah dengar agaknya. Mungkin bukan Sheila tadi yang Kak Ana sebut. Mungkin orang lain. Jadi dia pun ambil lah garpu dekat dalam laci dapur tu. Dia tutup balik laci. Masa si Maya ni nak keluar daripada dapur, belum sampai dekat pintu dapur, tiba-tiba Maya terdengar bunyi Sheila menangis di ruang tamu. Bila Maya dengar je bunyi tangisan tu, bunyi tangisan Sheila, dia serta-merta ketakutan. Sudah. Dah kenapa pula? Maya berhenti melangkah. Dalam keadaan yang berdiri tu, pegang garpu tu, Maya dah ketakutan sebenarnya nak keluar daripada dapur tu. Dia risau kalau Sheila yang duduk dekat atas sofa tu bukan manusia. Masa tu Maya tak tahu nak buat apa. Jadi dia cuba bercakap dengan Sheila ni, dengan Sheila tu. Dia bercakap lah, Sheila, tadi kakak engkau telefon. Dia cakap engkau ada kat hospital. Tapi mungkin dia salah cakap kot. Kau kan ada dekat ruang tamu, betul tak? Tiba-tiba suara yang menangis tadi, suara Sheila menangis tadi, tiba-tiba berhenti. Lama jugalah Maya ni berdiri dekat dapur tu, tak tahu nak buat apa. Nak melangkah keluar, dia takut. Jadi pada masa tu Maya dia bacalah segala surah yang dia ingat. Dia baca doa-doa yang dia tahu supaya hati dia tenang. Lepas dia dah rasa okey sikit, dah rasa hilang sikit takut tu, dia pun keluar daripada dapur. Tengok-tengok dekat sofa dekat ruang tamu dah tak ada orang. Dia pun mulalah cek semua dekat ruang tamu, dekat dalam bilik. Memang tak ada orang dekat dalam rumah tu, dia seorang sahaja. Jadi masa tu Maya pergi balik dekat meja dapur tu, dia ambil balik kek, dia simpan balik dalam peti. Dia simpan balik garpu semua dalam laci. Dia ambil beg duit dia ambil kunci motor dia. Dia pun pakailah baju hujan. Dia memandu, dia menunggang motor menuju ke arah hospital. Sampai dekat hospital, dia jumpalah dengan Kak Ana. Dan memang betul lah, Sheila lah yang aksiden tu. Dan dipendekkan cerita, Sheila sempatlah berjumpa dengan Maya. Maya sempatlah berjumpa dengan Sheila, tapi Sheila dah tak sedarkan diri lah. Dan Sheila meninggal dunia malam tu. Selepas Sheila dah meninggal dunia, jenazah dia diuruskan macam biasalah. Mengambil masa yang sangat lama untuk nak hilangkan rasa terkejut dan rasa sedih dalam hati si Maya ni. Dan lepas keadaan dah reda, Maya ada bertanya kepada Kak Ana ni, kakak kepada Sheila, apa yang berlaku malam tu sebenarnya. Sebenarnya Kak Ana cerita pada Maya, malam tu sebenarnya
memang Sila ada minta izin pada mak dia orang lah, nak keluar daripada rumah, nak pergi ke rumah Maya pada malam tu, nak menonton movie sama-sama. Tapi katanya Kak Ana, malam tu mak dia tak izinkan Sila keluar. Tapi Sila ni dia degil, dia curi-curi keluar daripada rumah. Dia pandu juga motor tu keluar daripada rumah, memandu nak menuju ke arah rumah Maya. Masa itulah dia terlibat dalam kemalangan. Sebenarnya mak si Sila ni tak bagi Sila keluar sebab yelah, kawasan Damansara tu memang bahaya. Banyak motor-motor yang dipandu laju, ditambah pula dengan hujan lebat malam tu, memang sangat-sangat bahayalah. Tapi nak buat macam mana kan, dan nak jadi sebab kematian si Sila ni. Itulah kisah yang diceritakan oleh Maya berlaku kepada dia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.